Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Saya Cikgu Nik. Okey, kalau tengok kat nama bawah tu itulah nama saya. Okey. Jadi selamat datanglah kepada pelajar tingkatan 3 okey 2021. Okey. Jadi cikgu tak nak panjang-panjang, terus kita bergeraklah. Okey, kita terus kepada tajuk kita hari ini iaitu rangsangan dan gerak balas. Okey. Ini semua ni nota cikgu ambil daripada buku teks. Okey, siapa-siapa yang ada buku teks boleh rujuk pada buku teks, sama saja sebenarnya. Okey, jadi kita teruskan. Okey, pada bab rangsangan dan gerak balas ini, okey, kita akan tengok sistem ataupun struktur. Okey, struktur sistem saraf manusia. Okey, sistem saraf manusia ini terdiri kepada dua, iaitu sistem saraf pusat dan satu lagi adalah sistem saraf periferi. Okey, di mana kalau kamu tengok kat sinilah, okey, tengok sini. Okey. Pada sistem saraf pusat, okey, di bawah sistem saraf pusat ni ada dua. Yang pertama otak dan yang kedua saraf tunjang. Mana saraf tunjang? Saraf tunjang bermula daripada pangkal otak ni sampai ke bawah ni. Ini yang betul ni. Itu adalah saraf tunjang. Otak memanglah, takkan kau tak kenal lagi kan? Okey, ini dua ini, otak dan saraf tunjang adalah kita kata sistem saraf pusat. Okey, manakala sistem saraf periferi ini merangkumi saraf kranium dan juga saraf spina. Okey, ada dua ni. Saya minta yang ni sangat-sangat penting, perlu ada dalam buku nota, perlu ada dalam buku nota. Okey, cikgu tulis sini, nota. Membuat nota lah. Okey. Jadi, kalau merujuk pada sistem saraf periferi ini, okey. Sistem saraf periferi terdiri daripada, okey. Sekejap cikgu ambil highlight sikit. 12 pasang saraf kranium yang menghubungkan otak dengan organ deria dan juga organ dalaman. Bukan organ deria saja, organ deria kita tahulah kan, mata, okey, organ pendengaran, okey, deria rasa, okey. Organ dalaman ni banyak, ginjal, okey. Banyaklah, okey. Dan saraf periferi ini juga terdapat 31 saraf spina yang menghubungkan saraf tunjang dengan otak kerangka. Okey, ini penting ya. Tolong ingat. Okey, cikgu harap korang boleh hafal lah. Okey, paling tidak pun. Okey, mudah aja. Yang pertama, sistem saraf ini terbagi kepada dua. Okey. Dua sistem saraf utama, saraf pusat dan juga periferi. Okey, kita teruskan pada slide yang berikutnya. Okey. Kita tengok pada fungsi sistem saraf manusia. Okey. Sistem saraf manusia mengawal dan juga mengkoordinasi organ dan bahagian badan. Ini fungsi. Sekejap, juga ambil ini sikit. Ini adalah fungsi kepada saraf manusia. Okay, kalau soalan keluar, apakah fungsi sistem saraf manusia? Orang kena menjawab mengawal dan mengkoordinasi organ dan juga bahagian badan. Kena jawab macam tu baru dapat markah penuh lah. Okey. Okey, seterusnya. Apa lagi? Yang kedua adalah untuk fungsi sistem saraf ini mengesan rangsangan. Rangsangan yang macam mana? Macam-macam lah. Contoh kita terpegang periuk panas dan sebagainya. Okey. Menghantar maklumat dalam bentuk
impuls dan mentaksirkan impuls. Okey, serta fungsi sistem saraf ini juga menghasilkan gerak balas yang sesuai. Yang sesuai maksudnya bergantung kepada situasi ataupun bergantung kepada rangsangan. Okay, bergantung pada rangsangan. Okey. Contoh aktiviti harian yang melibatkan pengesanan rangsangan dan penghasilan gerak balas terhadap tindak balas yang dikesan. Contohnya kita mengutip sampah, bersin. Itu contoh dia lah. Okey, terus lagi. Okey. Seterusnya. Okey, kalau tengok kat situ. Okey, tengok sini. Tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Ini semua dalam buku teks dan cikgu minta lah. Okey, kalau boleh. Okey, tengok video ni sambil korang buat nota. Buat catatan sikit. Okey. Okey. Gerak balas badan manusia terhadap rangsangan boleh dibahagikan kepada tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Okey, ada dua tindakan yang perlu korang tahulah. Okey, yang pertama tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Apabila kita sebut je tindakan terkawal, kita tahulah kita boleh kawal lah maksudnya. Okey. Manakala tindakan luar kawal, tindakan di mana memang kita tak boleh nak kontrol dia. Dia berlaku secara spontan. Okey. Contoh membaca buku. Membaca buku ini adalah apa? Tindakan terkawal ke tindakan luar kawal? Membaca buku ini adalah merupakan tindakan terkawal. Tak ada setakat ni orang terkejut tiba-tiba buka buku. Okey. Okey, seterusnya. Menarik tangan daripada objek panas. Ini terkawal ke tak terkawal? Bila kena je panas, tak, kita terus. Ada refleks kat situ. Apabila ada refleks kat situ, itu bermaksud ialah tindakan luar kawal. Okey, peristalsis pula di esophagus. Tingkatan 2 kita dah belajar dah. Okey, esophagus ni di mana otot mengecut dan menegang untuk menolak makanan. Okey. Peristalsis di esophagus, kita boleh katakan dia adalah satu tindakan luar kawal. Okey. Itu adalah luar kawal. Okey, tak apa, kita pergi satu-satu. Okey, kita tengok dulu tindakan terkawal. Tindakan terkawal, okey, ialah di mana tindakan yang disedari. Ingat kat sini. Disedari. Okey, cikgu highlight sikit kat sini. Okey, cikgu tulis sikit, besar sikit. Disedari. Maksudnya kita tahu benda tu kita akan buat. Okey, disedari dan dilakukan mengikut kehendak. Kat sini. Ini penting ya. Yang cikgu highlight itu maksudnya penting lah. Okey. Mengikut kehendak seseorang. Okey. Semua tindakan terkawal dikawal oleh otak. Apa jua tindakan, semuanya dikawal oleh otak. Ni otak kita ni. Memang penting. Okey. Dikawal oleh otak. Tak ada otak memang kita tak boleh buat apa. Memang tak ada lah. Contoh tindakan terkawal termasuklah membaca. Membaca, menulis, bercakap, makan, minum, berjalan, berlari, bersenam. Itu semua adalah merupakan tindakan disedari dan mengikut kehendak seseorang. Okey. Kita nak berlari, kita berlari kan? Maksudnya kita adalah kehendak kita. Maksudnya itu adalah tindakan terkawal. Maksudnya tindakan yang kita sedar benda tu. Okey, boleh faham? Okey, urutan aliran impuls okey dalam tindakan terkawal kita tengok. Okey. Dia bermula daripada telefon berbunyi.
Ini telefon berbunyi. Apa berlaku? Telefon berbunyi akan menghasilkan bunyi. Okey. Dan bunyi itu akan pergi kepada efektor ataupun kita panggil reseptor. Reseptor yang ada di dalam telinga kita. Nanti kita akan tengok apa sebenarnya yang ada dalam telinga. Okey, yang boleh menyebabkan kita boleh mendengar. Okey. Kemudian ingat ini efektor, bukan efektor. Efektor lain. Okey. Faktor okey ataupun reseptor lah. Okey, dia akan membawa maklumat tadi, impas saraf tadi ke mana? Ke otak. Apa jua dia akan balik kepada otak. Kemudian dia akan bergerak. Okey. Otak akan tafsir, otak akan buat tafsiran dan menghantar balik impas saraf tadi ke mana? Ke efektor. Efektor ini merujuk pada otot ataupun kelenjar. Okey. Jadi apabila otak tadi menghantar isyarat kepada efektor, efektor akan bergerak balas. Lalu kita akan bergerak ke tempat yang berbunyi tadi. Lalu menyentuhlah telefon ataupun skrin telefon tadi. Boleh faham? Okey. Mudah dia. Tindakan terkawal ni kita tahu. Tindakan yang kita sedari dan dilakukan mengikut kehendak kita. Kita nak buat apa? Contoh masak. Contoh mengangkat barang. Itu semua adalah satu tindakan terkawal. Okey. Seterusnya kita tengok lagi tindakan luar kawal. Tindakan luar kawal ni, sekejap cikgu ambil highlighter sikit. Okey, tindakan luar kawal. Tindakan ini adalah tindakan yang berlaku secara serta-merta. Penting kat sini ayat serta-merta. Tanpa disedari. Biasa korang pernah tengok orang melatah. Kan? Dia tiba-tiba. Dia serta-merta. Ataupun orang yang bersin. Tiba-tiba. Dia bukan dia nak bersin. Tapi dia secara serta-merta tanpa disedari atau difikirkan terlebih dahulu. Tak ada orang nak fikir nak bersin ke tak nak, nak bersin ke tak nak. Tak payah simpan 5 minit lagi. Tak boleh. Okey, sebab bersin itu merupakan salah satu tindakan luar kawal. Okey. Tindakan luar kawal pula terbahagi kepada 2 kumpulan, iaitu yang melibatkan medulla oblongata, okey, dan juga yang melibatkan tindakan refleks. Refleks ni biasa kita dengar. Okey. Yang pertama kita tengok dulu. Okey, yang melibatkan bahagian di bawah otak ni. Itu ada satu bahagian yang kita panggil medulla oblongata. Okey, di mana tindakan luar kawal ini, okey, medulla oblongata ini dia mengawal denyutan jantung, okey, pernafasan, peristalsis dan juga rembesan air liur. Manakala okey, kalau rujuk kepada ini. Okey. Tindakan refleks menarik tangan apabila kejap. Tak nampak pula kan. Kita buat color lain lah. Warna hijau lah. Okey. Tindakan refleks. Kejap. Kita ambil highlighter. Warna hijau. Okey. Tindakan refleks ini kita katakan di mana tindakan menarik tangan apabila tersentuh benda panas. Ini adalah tindakan refleks di mana bila kita sentuh je, terus kita akan cepat-cepat alihkan tangan atau gerakkan tangan ataupun bertindak balas lah. Okey, tangan tadi bertindak balas menjauhi objek panas. Okey, selain itu menarik kaki apabila terpijak benda tajam. Okey. Itu adalah tindakan refleks. Okey, tetapi tindakan refleks ini masih lagi kita katakan tindakan luar kawal.
Okey, bersin apabila habuk masuk dalam hidung. Ini pun merupakan satu kita katakan tindakan luar kawal. Okey, boleh ya? Ni. Okay, jadi cikgu tunjuk pointer sikit. Ini contoh. Okey, apabila kita tersentuh objek panas. Apa berlaku pada efektor? Di sinilah kita akan mengesan sesuatu rangsangan sentuhan lah ke sini. Kita dapat rasa haba yang datang daripada cerit. Okey, dia akan terus membawa maklumat tadi, aliran impuls tadi, maklumat tadi sampailah kepada otak. Okey. Maksudnya sampai ke saraf tunjang bawa ke otak. Okey. Kemudian apa yang dibuat di otak tadi, balik kepada tadi. Otak akan mentafsir. Okey. Okey. Apa impuls tadi yang masuk tadi, dia akan tafsir. Kemudian sudah ditafsir, dia akan hantar balik melalui saraf tunjang. Masuklah ke saraf-saraf berikutnya kepada efektor. Okey. Dia hantar balik ke efektor. Apa berlaku pada otak ni? Otak, tangan dan sebagainya akan menyebabkan berlakulah pergerakan ataupun kita panggil gerak balas. Dan ini adalah urutan aliran impuls dalam tindakan luar kawal. Mudah kan? Kena objek panas, cepat-cepat larikan, jauhkan tangan daripada bahan panas tadi. Itu kita katakan adalah tindakan luar kawal. Begitu sama je. Kena objek tajam ke, okey, sama saja. Okey. Last sekali untuk saraf. Selain sistem, kita tengok sikit cabaran minda. Ini penting ni. Ini soalan. Okey, saya minta korang fikir dulu sejenak. Okey. Nanti bagi jawapan. Selain sistem saraf, apakah sistem badan lain yang membantu pergerakan badan dan organ dalam manusia? Ini soalan, tengok gambar ada otak ni. Okey. Jadi saya minta lah, okey, fikir, nanti saya akan tanya balik pada kelas akan datang lah. Okey, seterusnya. Terus kepada kepentingan rangkaian sistem saraf. Rangkaian sistem saraf manusia ini, kejap cikgu ambil highlighter sikit. Kalikan warna biru lah. Okey, rangkaian sistem saraf manusia berfungsi mengawal dan mengkoordinasi organ. Ini biasa dah, tolong ingat. Okey, dia ulang balik, mengawal dan mengkoordinasi organ. Okey, dan bahagian badan supaya dapat menjalankan proses. Okey, dalam badan seperti pernafasan. Okey, aktiviti harian seperti pergerakan badan. Itu semua dikawal oleh sistem saraf. Maksudnya kalau sistem saraf kita ada masalah, kita tak boleh lah. Contohnya kita tak boleh melakukan pergerakan. Okay. Tengok pada orang yang mengalami saraf. Kadang-kadang dia tak boleh nak angkat tangan, tak boleh nak angkat kaki dan sebagainya. Okay. Sistem saraf terjejas lazimnya menjadikan seseorang itu lumpuh. Sama ada lumpuh sementara, lumpuh separuh, ataupun lumpuh keseluruhan. Lumpuh keseluruhan ni maksudnya dia tak boleh nak gerakkan apa-apa lagi anggota badan dia lah. Okey, maksudnya saraf dia teruklah rosak lah. Okey, kalau lumpuh separuh ni kadang-kadang kaki dia hanya kaki saja yang tak boleh nak gerak. Tangan masih boleh gerak. Okey, lumpuh sementara ni maksudnya kadang-kadang contoh kena stroke. Okey, kena stroke dalam masa yang makan masa sikit, dia proses kita kata proses pemulihan dia mengambil masa, kemudian dia akan kembali kita katakan kembali sihat lah seperti biasa balik. Okey, itu kita kata lumpuh sementara. Contohnya sekiranya saraf dalam otot kaki atau tangan terjejas, seorang itu akan menghadapi masalah menggerakkan kaki ataupun tangan. Okey, dalam kes ini masalah sistem saraf yang lebih serius, seorang itu mungkin terpaksa bergantung kepada mesin untuk melakukan proses fisiologi seperti pernafasan dan denyutan jantung. Okey,
Ada juga orang yang melibatkan saraf yang teruk kronik sehingga kan dia kesukaran untuk bernafas. Jadi dia perlukan alat sokongan pernafasan. Contohnya, kalau perhatikan siapa-siapa yang pernah baca maklumat tentang penyakit polio. Okey, penyakit polio okey menyerang saraf, menyebabkan seseorang tak boleh untuk bernafas sebenarnya. Okey. Jadi boleh Google okey untuk dapatkan maklumat inilah berkenaan dengan penyakit polio. Ada sampai kalau tak silap cikgu lah, ada orang ni sampai dia diberi bantuan pernafasan, mesin yang khas dicipta, vacuum, untuk mengepam, membolehkan paru-paru dia mengembang dan mengecut. Okey. Itu disebabkan kegagalan saraf lah tu. Okey. Okey, habis untuk pengenalan kepada sistem saraf. Okey, cikgu rasa tak ada masalah lah. Mudah je. Tadi balik kepada kita apa yang kita dah belajar, sistem saraf terbagi kepada dua saraf utama lah, iaitu apa dia? Saraf periferi dan juga saraf pusat. Okey. Okey. Seterusnya, kita gerak lagi kepada tajuk baru, subtopik baru, iaitu rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey. Contoh, manusia mempunyai 5 organ deria. Okey. Tapi ada kumpulan muzik tu kan, six sense. Ada 6. Ada orang kata ni deria satu lagi adalah deria apa? Insting ni, deria ramalan. Tak adalah. Okey. Sebenarnya kita mempunyai hanya 5 sahaja organ deria. Okey, mata, telinga, hidung, kulit dan juga lidah. Jangan lupa pelajar kadang-kadang dia tak tahu, bukan tak tahu, dia lupa bahawa kulit itu merupakan salah satu organ, dan kulit ini juga adalah organ yang terbesar dalam tubuh badan manusia. Ada soalan tanya, apakah organ yang paling besar? Kadang-kadang pelajar akan jawab apa dia? Dia jawab merapu lah. Contoh jawab paru-paru lah, macam-macam. Okay? Jadi tugas-tugas organ deria ni dia ada peranan masing-masing. Contohnya, mata adalah untuk penglihatan, telinga pendengaran, hidung bau, lidah untuk merasa, dan kulit adalah untuk sentuhan. Okey, kita pergi kepada mata. Okey, perhatikan pada rajah 1.7. Bolehkah anda kenal pasti mata? Ini bagus sebenarnya. Kalau korang dalam bilik ataupun di mana-mana ada berhampiran dengan cermin, okey, letakkan cermin depan muka, tengok betul-betul struktur mata korang. Okey, korang akan dapati ada 3 komponen ataupun 3 bahagian ini yang mudah untuk kita tengok. Yang pertama, sklera. Sklera ni yang warna putih ni. Tak ada saya tengok lagi setakat ni ada orang yang warna kelabu, warna purple, pelangi dan sebagainya, tak ada. Selalunya okey, berwarna putih. Dan iris. Iris ni okey, selalunya yang kita nampak yang warna coklat tu lah. Kalau perhatikan betul-betul dia macam berurat lah. Tapi bukan urat sebenarnya. Okey. Kemudian, dan yang tengah ini yang warna hitam ini kita panggil dia pupils. Okey, pupil ni anak mata lah. Okey. Okey, ini susunan dia. Okey. Ada semua sekali, cikgu tak silap ada 13 ke 16. Kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
15 semua sekali struktur mata. Dan perlu diingat dan perlu ada dalam buku nota. Okay. Kalau nanti kalau kita dah boleh buka sekolah seperti biasa, okay, masalah mak tu ada satu model lah, model mata ni. Okay. Kita boleh main lah dengan model ni. Model ni model bukan mata betul, mata struktur mata yang mana kita boleh kenal pasti benda-benda ataupun bahagian-bahagian yang ada dalam mata kita lah. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Otot silia. Otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan juga pengenduran kat sini. Okey, ni. Yang warna kelabu ni. Okey. Seterusnya kanta mata. Ni kanta mata. Okey. Kanta cembung, lutsina, kenyal dan memfokuskan cahaya kepada retina. Retina kat mana? Ini. Maksudnya cahaya mesti tumpu kat situ. Okay. Kalau tak tumpu, terlebih tak sampai, itulah yang kita katakan mempunyai masalah rabun. Okay. Bahagian belakang ni, okay, kalau kita tengok dari sini, mata kita seutuh, kita hanya nampak kat sini je lah. Ini belakang, dalam mata kita. Okay. Dia mempunyai lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata sklera ni. Termasuklah yang warna putih tu lah yang kita nampak tu. Okey. Okey, seterusnya. Koroid. Koroid ini lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Okey, koroid ni. Retina lapisan yang mengandungi fotoreseptor. Nanti kita akan tengok struktur retina. Okey, yang mengesan cahaya dan menghasilkan impak saraf. Okey, bintik kuning, ini. Nampak bintik kuning? Bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. Kat sini lah yang membolehkan kita mengenal warna lah. Okey, nanti kita tengok. Okey, saraf optik. Okey, ini saraf optik yang membawa saraf yang membawa impas saraf dari retina ke otak. Okey, selalunya apa-apa juga organ, okey, dia mesti akan hantar impas saraf ke otak. Okey, bintik buta. Bahagian pada retina yang tidak peka kepada cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Okey. Gelemaca, okey. Bahagian jeli lutsina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke retina. Okey, seterusnya konjaktiva yang ini. Okey, perhatikan betul-betul yang ini ya. Dah ada dua ni. Satu, ni bahagian bawah dia. Okey. Membran lutsina yang melindungi bahagian hadapan sklera. Okey. Gelemae, okey, kat sini, dalam ni. Okey, yang putih ni dalam ni. Okey. Bendali lutsina yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Pupil kat sini. Pupil tadi yang kita nampak warna hitam tu. Sebenarnya dia bukan anak mata, sebenarnya dia adalah bukaan untuk mengawal kuantiti cahaya masuk ke dalam mata. Maksudnya cahaya akan masuk melalui pupil ni yang kita nampak warna hitam tadi. Okey. Sebenarnya dia lohong, macam pintu lah, macam pintu. Okey, dia boleh kecil, dia boleh besar. Okey. Di mana dia akan mengecil ataupun membesar bergantung kepada kuantiti cahaya. Okey, seterusnya iris. Iris yang ini. Okey, pintu pagar dia. Okey. Bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Okey. Kemudian kornea. Lapisan lutsina yang membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Ini kornea. Okey. Yang bulat melengkung ni.
Dan last sekali adalah ligamen penggantung. Ini yang memegang kanta ni. Okey, memegang kanta mata pada kedudukannya. Okey, jadi itulah struktur mata, ada 15 semua sekali, dan saya minta, cikgu minta tolong buat nota dan lukis benda ni, struktur mata bersama dengan penerangan sekali. Okey, boleh ya? Okey, terus kepada ini yang kita nak cerita, apa yang boleh menyebabkan kita boleh melihat warna. Okey. Retina mempunyai, sini cikgu highlight sikit. Penting juga perlu ada dalam buku nota lah. Okey. Retina. Kalau tengok tadi retina kat mana retina? Ni. Okey, retina. Okey. Retina ini mempunyai dua jenis fotoreseptor. Satu sel rod dan satu lagi adalah sel cone. Tolong sangat-sangat. Okey, cikgu minta tolong ingat. Cikgu besar sikit. Kenapa warna hijau pula? Okey, kita bagi warna merah. Okey, sel rod dan juga sel cone. Okey, seperti yang ditunjukkan. Mana sel rod? Ni. Okey, sel rod tengok ini. Yang warna biru ini. Okey, sel cone yang berbentuk macam sotong ni. Okey. Okey, dari sini cahaya. Okey. Retina, choroid, sclera. Okey. Sini maksudnya cahaya dari sini. Okey, cahaya dari sini. Okey. Sel rod peka kepada keamatan cahaya. Okey, cikgu highlight sikit. Okey, keamatan cahaya. Yang berbeza termasuklah cahaya yang sama. Okey, termasuklah cahaya yang sama. Okey, cahaya yang sama ni maksudnya cahaya yang sikit-sikit itulah. Tetapi tidak peka kepada warna cahaya. Okey. Rod peka ni, sel rod ini dia peka kepada keamatan cahaya. Okey. Termasuklah cahaya yang sama. Tetapi dia tak boleh tak peka kepada warna cahaya. Okey. Nak dibandingkan dengan sel cone ini, dia lebih kepada peka kepada warna cahaya. Terdapat 3 jenis sel cone. Okey. Iaitu yang peka kepada warna merah, hijau dan juga biru. Yang mana kita boleh melihat warna. Okey, kalau sekiranya orang tu masalah pada sel cone, okey, maka dia akan berlakulah kat situ, kita katakan rabun ataupun buta warna. Okey, mungkin orang yang buta warna ni disebabkan oleh masalah pada sel cone ini. Okey. Kalau gitu sel rod ni macam mana ni? Sel rod ni dia lebih kepada keamatan cahaya. Okey. Dia berbeza dengan sel cone. Sel cone lebih peka kepada warna cahaya. Okey. Okey. Seterusnya. Okey, tadi dah habis dah pasal mata. Sekarang organ deria yang apa dah? Tadi kita dah sentuh mata. Sekarang ni kedua lah, telinga. Okey. Telinga, kalau perhatikan kat sini dia ada 3. Okey. Luar, tengah, dalam. Tengah ni yang ini. Okey, daripada sini nak cikgu highlight sikit. Okey, tengah. Okey. Yang ni yang tengah. Dari sini. Okey. Ini luar. Luar ni termasuklah cuping telinga dan salur telinga. Okey, salur telinga dan juga cuping telinga ini merupakan telinga luar. Telinga tengah. Telinga tengah pula mewakili ossicle. Okey, ni ossicle ni. Okey, yang ada 2 ni. Okey. Dan juga gegendang telinga. Tolong ingat, gegendang telinga ini adalah bahagian telinga tengah. Okey. Dan juga terdapat satu lagi iaitu jendela
bujur merupakan komponen yang ada pada bahagian telinga tengah. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah kawasan telinga dalam. Okey, iaitu termasuklah salur separuh bulat. Ini yang bentuk ini. Okey. Cikgu ambil ini sekejap. Okey, ini salur separuh bulat. Dan kat sini kita ada saraf auditori. Saraf auditori. Ingat, saraf-saraf ni mesti dia akan kembali kepada otak. Okey. Dan kita ada cochlea. Ini yang macam siput ni. Yang bergulung macam ni kita panggil cochlea. Dan juga ini tiub, susah nak sebut ni. Korang sebut sendirilah. Ini adalah tiub yang berada masih lagi di telinga tengah. Bukan telinga dalam tolong ingat. Okey. Nanti kita tengok fungsi dia. Ini pun satu perlu ada dalam buku nota. Cikgu minta buat buku nota. Okey. Nota. Kena lukis. Gambar kena lukis tak? Kena lukis. Okey. Okey, seterusnya kita tengok satu-satu. Apa fungsi dia? Okey. Okey, telinga luar. Cuping telinga. Mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke salur telinga. Salur telinga menghantar gelombang bunyi ke gendang telinga pula. Sampailah ke gendang telinga, apa berlaku pada gendang telinga? Gendang telinga ini macam kompang lah. Okay, bila kena je permukaan luar dia tu, dia akan bergetar. Tolong ingat, bergetar. Mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya. Kalau kuat, kuatlah getaran dia. Okey, dan memindahkan getaran ke osikel. Kalau terlalu kuat sehingga boleh memecahkan gegendang telinga. Okey, osikel. Okey, osikel tadilah yang ada 2 biji macam tu. Okey, dia seperti menguatkan seperti apa yang kita panggil kalau dalam seperti amplifier lah, N. Okey, power N. Okey, power amplifier tu. Okey, menguatkan getaran bunyi lalu memindahkannya ke jendela bujur. Sampailah ke jendela bujur, dia akan mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari osikel ke cochlea. Cochlea yang mana? Yang siput tadilah. Okey, ni. Ni, cochlea. Okey. Okey. Tiub. Saya cikgu susah nak sebut ni, kau sebut sendirilah. Ustaz. Okey. Okey, kau sebut sendirilah. Okey. Dalam tiub ni mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Tolong sangat-sangat cikgu minta tolong ingat benda ni. Okey. Kadang-kadang soalan pernah tanya apakah yang fungsi tiub Eustachian. Okey. Ingat, dia adalah mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Okey, telinga dalam. Last sekali. Okey, ada cochlea, salur separuh bulat dan juga saraf auditori. Apa fungsi cochlea? Cochlea ini adalah, tengok cochlea balik. Ini cochlea. Okey, ini siput ni. Cochlea adalah mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impuls saraf. Okey, maksudnya dia nak hantar ke mana rasa-rasanya? Mestilah ke otak. Okey. Salur separuh bulat mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Selalu keluar exam. Jadi cikgu highlightkan kat sini salur separuh bulat. Sedang salur separuh bulat ni yang mana? Nanti kita tengok. Okey, salur separuh bulat yang ini. Okey, salur separuh bulat ni yang ni. Penting ni, dalam ni ada benda li. Fungsi dia adalah untuk
Mengesan kedudukan kepala. Okey. Cikgu highlight sikit. Okey, mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Kalau korang pernah tengok video yang viral tu, yang dia pusing-pusing badan dia, dan sekali dia tak boleh nak berlari secara lurus, itu disebabkan oleh gangguan yang berlaku pada salur separuh bulat. Tolong sangat-sangat cikgu minta ingat fungsi salur separuh bulat. Okey, seterusnya saraf auditori. Okey, saraf auditori ini adalah ni. Yang halus ni. Okey, yang menghubungkan salur separuh bulat dengan koklia ni. Okey, apa fungsi dia? Menghantar impas saraf dari koklia ke otak untuk ditafsirkan. Itulah pergerakan ataupun kita katakan sebenarnya korang dah belajar. Okey, dari sini korang dah belajar sebenarnya mekanisme telinga lah. Okey, mekanisme pendengaran. Okey. Okey. Kita habis dah yang kedua. Okey. Dan seterusnya hidung. Okey, ada masa sikit lagi. Cikgu rasa kita ini ada banyak lagi tak? Okey. Cikgu sampai sinilah hidung. Okey. Tapi kalau ada buku nota, cikgu minta sangat-sangat tolong baca, sambil baca buat nota lah. Okey, apakah bahagian hidung? Okey. Hidung. Inilah hidung. Hidung kita ni. Okey. Ini hidung. Ini gigi lah, mulut ni. Okey. Ini lubang hidung. Maksudnya udara masuk melalui lubang hidung. Okey. Dan di atas ini sebenarnya terletaknya reseptor bau. Reseptor bau. Kat sinilah yang boleh kita bau sama ada busuk, wangi dan sebagainya. Okey, semuanya ditafsirkan oleh otak. Okey. Dalam rongga hidung ini, di bahagian atas ni kita katakan adanya reseptor bau, pengesan bau lah, sel deria bau. Okey, kalau kita besarkan ini bentuk dia. Okey, sel deria bau ni. Hujung-hujung ni mucus. Mucus ni sebenarnya adalah hingus lah. Boleh katakan begitulah, berlendir. Okey. Tujuan apa? Sebenarnya tujuan mucus ini adalah untuk memerangkap sel-sel. Ini contoh ni adalah sel bau. Okey. Kalau ada mucus kat sini, dia akan melekat. Apabila melekat, dia akan bawa masuk ke dalam reseptor dan dihantar ke otak. Boleh faham tak? Anggapkan yang cikgu tunjuk ini adalah sel bau. Okey, sel bau ini kalau ada mucus kat sini, dia akan melekat macam gam lah. Okey, contoh mucus ni fungsi dia adalah untuk memerangkap sel bau. Okey, apabila merangkap je, dia akan masuk. Okey, terus kepada saraf dan masuk ke otak. Otak tafsir sama ada bau itu busuk ataupun wangi. Mudah saja. Cikgu rasa tak ada masalah lah. Okey, bahagian hidung ni tak ada masalah. Sangat senang. Okey. Perlu lukis ke cikgu? Yes, perlu lukis. Perlu ada dalam buku nota walaupun dia sangat senang. Okey. Tolonglah. Cikgu minta tolong hafal lah, dan juga tolong catat. Perlu ada dalam buku nota. Okey. Struktur hidung. Tadi kita dah tengok struktur hidung. Hidung ialah organ deria bau. Bau merupakan bahan kimia yang wujud dalam udara. Lebih kurang 10 juta sel deria bau terletak di atas rongga hidung seperti yang ditunjukkan tadilah. Okey. Rupa-rupanya banyak sel kat atas ni. 10 juta. Okey, sel deria bau. Okey. Okey. Tadi fungsi mucus cikgu dah terang dah.
Apa berlaku sekiranya mukus terlalu tebal? Terlalu tebal contohnya waktu kita sesama. Kita akan menyebabkan deria bau kita kurang berfungsi dengan baik. Sebab apa? Sebab terlalu tebal mukus. Jadi sel bau datang masuk melekat tapi tak boleh nak masuk sampailah menembusi mukus tadi. Tak boleh. Jadi itulah salah satu apabila kita sesama, kita kurang deria bau. Okey, last sekali. Lidah. Ini soalan. Dah cikgu bagi tahu dah tadi. Okey, lidah. Lidah orang boleh tengoklah. Kat cermin pun boleh tengok. Sebenarnya kalau dibesarkan, lidah ini sebenarnya macam ada satu benjolan lah. Yang kita panggil dia adalah tunas rasa. Boleh tengok sini lah. Lidah ialah organ deria rasa. Boleh tengok sendiri. Terdapat bintil kecil yang dikenali sebagai papilla yang ada pada permukaan lidah. Kalau perhatikan lidah kita, kalau disentuh dia macam ada macam pasir-pasir tu kan. Itulah papilla sebenarnya. Ataupun kita panggil dia tunas rasa. Dalam itu permukaan papilla pula dilapisi oleh beratus-ratus tunas rasa yang boleh menghasilkan boleh memberi maklumat sama ada masam, masin, umami. Setiap tunas rasa pula mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Terlalu banyaklah reseptor rasa. Cikgu highlight sikit. Reseptor rasa ini dapat mengesan 5 jenis rasa. Tolong ingat. Itu manis, masin, masam, pahit dan juga umami. Umami ni rasa macam mana? Rasa seakan-akan rasa sup ataupun dah tengok sini. Mengesan rasa umami. Mana dia kata umami ni adalah rasa ni. Rasa umami. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging ataupun daging dalam sup ataupun rasa bahan penapaian seperti keju, cendawan ataupun juga rasa macam Ajinomoto MSG tu. Itu rasa umami. Jadi ada 5 rasa yang dapat dirasalah oleh lidah. Itu manis, masin, masam, pahit dan juga umami. Ada pelajar tanya, saya makan, saya rasa pedas. Adakah itu disebabkan oleh 5 jenis rasa tadi? Bagaimana kata tak ada 5 ni, tak ada pula pedas. Tapi macam mana kita boleh rasa pedas? Sebenarnya pedas itu adalah disebabkan oleh reseptor sakit yang ada pada permukaan lidah. Dia bukan rasa pedas tu. Pedas tu memberi sakit memberi rasa sakit ataupun reseptor sakit mengesan sakit lah. Bukan disebabkan pedas itu bukannya satu rasa lah. Boleh senang kita begitulah. Semasa makanan dikunyah sebahagian ataupun semua bahan kimia dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur. Bahan kimia terlarut ini meresap masuk ke dalam tunas rasa dan merangsang reseptor rasa yang menyebabkan kita akan dapat rasa manis, masin, masam, pahit dan juga umami. Dan kat sini tak ada. Tak apalah, nanti kita tengok balik lah. Last sekali ya. Kulit ini merupakan satu organ yang paling besar. Ini permukaan kulit. Sekiranya kita tengok di bawah mikroskop lah. Kita akan dapati ada reseptor sakit, reseptor sejuk, reseptor haba,
reseptor sentuhan dan juga reseptor tekanan. Ada 5 semua sekali. Tolong ingat. Reseptor sakit memanglah merangsang kulit berasa sakit. Sebab itu dia berada di permukaan. Okey, nampak tak? Ni satu lagi. Di permukaan. Sebab dia mengesan rangsangan sakit. Reseptor sejuk, ni. Juga ni sikit. Okey, ni reseptor sejuk. Ni reseptor sakit ni. Ni. Okey. Dia bentuk macam akar ni di bawah lapisan kulit ni. Okey. Okey. Dan perlu diingat, reseptor sakit berada di lapisan epidermis kulit. Ingat, kulit ini terbagi kepada 3. Yang pertama, cikgu highlight lagi sekali. Okey, lapisan paling atas. Okey, paling inilah di bawah permukaan kulit ni kita panggil epidermis, pertengahan dermis dan juga last sekali di bawah kita panggil lapisan lemak. Okey. Jadi ini adalah kulit. Okey, reseptor sejuk. Dah cikgu terang tadi. Okey. Mengesan rangsangan sejuk, reseptor haba, yes, mengesan panas. Reseptor sentuhan mengesan rangsangan kulit. Okey, sentuhan pada kulit. Dan reseptor tekanan, ni, reseptor tekanan. Okey, mengesan rangsangan tekanan yang dikenakan pada kulit. Tolong ingat. Okey, cikgu minta tolong juga ini buat nota, lukis cantik. Okey, labelkan, catatkan. Okey. Okey, ini yang cikgu kata tadi, kulit ialah organ deria yang paling besar. Selalu keluar exam. Sebab tu tak boleh jawab. Okey. Kulit manusia terdiri daripada lapisan nipis. Okey. Bahagian luar dikenali epidermis dan bahagian dalam dikenali sebagai dermis. Dah. Cikgu rasa tak ada masalah lah. Kita berhenti kat sini dahulu. Okey. Dan kita dah habis kepada 5 organ deria tadi. Yang pertama kita dah pergi kepada mata. Okey. Kemudian telinga. Kemudian hidung. Kemudian lidah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kulit. Okey. Jadi, ini satu lagi soalan cabaran minda. Okey, bagaimanakah kulit berfungsi sebagai deria penglihatan bagi orang buta macam mana? Pernah tengok tak? Orang buta ni macam mana dia tak ada mata tapi menerusi kulit dia bertindak sebagai deria penglihatan. Okey, di ujung jari lah biasanya sebab kat situ banyak reseptor-reseptor yang boleh mengesan ataupun memberi deria sentuhan yang paling optimal lah. Okey. Okey, jadi tamatlah kita untuk hari ini. Cikgu harap lepas ni buat nota. Okey, lengkapkan nota, buat catatan dan jawab soalan latihan yang akan cikgu bagi link nanti. Okey. Okey, cikgu tamatkan kat sini. Sekian, terima kasih.